Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita untuk minggu yang ke-8 kali pertama. Untuk bab masih lagi dalam bab yang ketiga, iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Minggu lepas kita dah bincang mengenai cara untuk mengukur suhu, menginterpretasi suhu badan kita kan. Tinggi macam mana, rendah macam mana. Kemudian kita bincang lagi mengenai tekanan darah kan. Okey. Lepas hari ni kita akan tambah lagi perbincangan kita masih dalam sains kita 4 lah. Okey, hari ni kita akan membincangkan mengenai indeks jisim badan ataupun BMI. Rasa kamu sangat familiar dah dengan topik ni sebab kamu pernah juga buat dalam PJPK dengan Cikgu Halim ataupun Cikgu Azita lah, ataupun Cikgu Fatiah kalau tak silap saya. Kalau tak pun Cikgu Linda tu, 3-4 orang saya sebut semua. Okey, so dalam indeks jisim badan ni kamu dah biasa jumpa. Okey. Di akhir pembelajaran apa yang kamu kena dapat? Yang pertamanya, boleh mengira dan menentukan indeks jisim badan sendiri. Okey, lagi kita akan bincangkan mengenai cara nak mengira dan menentukan indeks jisim badan. Yang kedua, menginterpretasi indeks jisim badan dan membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil. Okey, yang pertama, kamu tahu tentukan indeks jisim badan berapa. Daripada nilai yang kamu dapat itu, kita nak tengok kamu kita ni duduk dalam bahagian mana. Sihat ke, obes ke, gemuk ke, macam tu nah. Kemudian daripada nilai dan apa yang kamu, penilaian jisim badan kamu tu, nak buat keputusan. Kamu kena buat apa? Boleh nah? Okey. Jisim badan bahagi ketinggian ialah BMI. So cara dia, kamu ambil jisim badan kamu, jisim badan dalam kilogram bahagi ketinggian, darab ketinggian. So ketinggian, kalau jisim badan kamu 60 kg bahagi dengan ketinggian, darab dengan ketinggian. So bahagi ketinggian 2 kuasa 2 lah. Tu kamu akan dapat nilai BMI kamu. Boleh no? Okey, tu cara mengira BMI. Indeks jisim badan atau lebih dikenali sebagai BMI ialah ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. Tu maksud dia. BMI ialah ukuran jisim badan. Ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. So dia nak bandingkan kita punya berat badan ni, jisim badan kita ni dengan ketinggian kita. Sesuai ke tidak? Tu cerita dia. Kita ayat ringkas dia lah. Okey, baik. BMI boleh dikira menggunakan rumus. Dikira menggunakan rumus yang ada ni. Okay, jisim badan bahagi ketinggian, darab ketinggian. So kamu senang nak buat ketinggian, darab dengan ketinggian ni. Contoh ketinggian 150 darab dengan 1.5 darab 1.5, jisim badan 60 bahagi 1.5 darab 1.5 tadi tu. Okay, contoh. Okey, kita nak tengok, nak interpretasi. Kalau kita kira sekali, masing-masing buat pengiraan. Contoh, kalau kamu kira dapat bawah pada 18.5 nilai dia, kamu sekarang duduk dalam kurang jisim badan. Kurus lah cerita. Dia bukan cakap kurus, dia tak cukup. Kalau dia duduk 18.5 hingga 24.9, walaupun nampak kurus, tapi dia jisim badan unggul. 18.5 hingga 24.9. Maksudnya dia jisim badan dia unggul, dia tak boncet, otot dia cantik, lemak dia tak banyak. Tu cerita dia. Okey, 25.0 hingga 29.9 ini kategori dah berlebihan jisim badan. Dah mula nak bahaya dah ni. Banyak dah penyakit kata myela kan. Jadi dan 30 atau lebih dia duduk dalam kategori obesity. Obesity ni terlebih berat badan. Berat tu berbeza lah, tak apa, bahasa dia jisim badan lah.
Sebab kita kira dengan mengikut kilogram kan. Okey. So boleh faham. Yang pertama, kurang pada 18.5 kurang jisim badan. 18.5 hingga 24.9 jisim badan unggul. 25 hingga 29.9 berlebihan jisim badan. 30.0 atau lebih obes. Boleh. Boleh lah. Okey, seterusnya. Menginterpretasi. Interpretasi tadi Kajian menunjukkan jisim badan yang berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius. No? Kalau jisim badan berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Keadaan ini akan meningkatkan risiko menghidap beberapa penyakit yang serius seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes mellitus atau pengencing manis dan komplikasi sendi dan tulang. So kalau dah ada masalah kira-kira ni, alamak aku duduk lebih pada 25.5 ni, kena hati-hatilah. Nak main dah penyakit kata main lah. Okey, kurang jisim badan juga boleh meningkatkan risiko seseorang mendapat masalah kesihatan seperti penyakit jantung, penurunan daya tahan badan melawan penyakit, keletihan, anemia dan kemurungan. So kalau kita duduk di bawah 18.5 ni pun tak boleh tak. Sangat kurus tu tak bagus. Sebab sakit jantung ingat, bukan kena cakap orang gemuk. Bila dia kurang jisim badan, bermaksud kadang-kadang lemak yang ada tu lebih kolesterol tinggi dalam badan. Itu bahaya. Kolesterol bukan cakap menyerang orang yang besar, tapi itu juga menyerang orang yang kurus lah atau terlalu kurus. Penurunan daya tahan badan, maksudnya badan kita tak larat nak melawan penyakit. Kena sikit demam, kena sikit semua kan. Tengok orang kurus kan, terlalu kurus, bukan orang kurus, orang terlalu kurus, dia tak tahan, kena sejuk semua. Okey, keletihan, dia tak larat nak lari, tak cukup otot dia, tak cukup tenaga. Okey, anemia ni sel darah merah dia tak cukup oksigen dan kemurungan. Namun begitu, mencapai dan mengekalkan jisim badan unggul melalui pemakanan yang sihat dan aktiviti fizikal yang konsisten dapat membantu mencegah penyakit-penyakit ini. So cara dia, kena makan pemakanan yang sihat dan aktiviti fizikal yang konsisten. Konsisten ini berterusan, bukan hari ni buat, bulan depan baru buat pula. Baru ni kita bincang, ada seorang tengah jogging kan, so dia kena jogging hari-hari. Kalau dia start jogging pagi, so setiap pagi dia kena jogging. Tapi start sekolah buka nanti hang kena jogging petang, setiap petang kena jogging. Bermaksud dia ada aktiviti fizikal yang berterusan, yang konsisten. Barulah penyakit-penyakit ni tak mai, berat badan kita duduk di tempat yang betul. Okey, duduk di dalam kategori ni, hijau ni. Nampak ada hijau ni? Ni hijau yang 18.5 hingga 24.0. Bagus. Okay, seterusnya. Cara menambah jisim badan. Okey, mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang berpandukan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Ni piramid makanan Malaysia. Jangan tengok negara luar, no? Negara luar depa tak makan macam kita. Cara hidup depa tu berbeza. Okey, berbeza di sini maksudnya apa? Cara hidup persekitaranan. Kalau tengok Tok Arab, dia kurang makan nasi, tapi dia makan kambing sekok 4 orang. 4 orang boleh makan sekok kambing. Kita 40 orang makan sekok kambing, tu pun tak habis. Dia berbeza. Okey, di Malaysia kita amalkan bijirin yang kena makan paling banyak. Nasi, beras, nasi, roti, cereal, bijirin, tu. Okey, kemudian yang banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedikit ayam, ikan, telur, susu, dan yang paling sikit lemak dan manisan. Okay, ini piramid makanan Malaysia. Kalau pinggan sihat Malaysia, saya besarkan sikit. Okay, kalau pinggan sihat Malaysia ni, suku separuh. Suku separuh. Suku nasi, suku protein, ikan, ayam dan sebagainya, daging, kacang yang protein, dan separuh mesti sayur-sayuran dan buah-buahan.
Okey, ini yang disyorkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, di bawah nutritious. Okay, so kita kena makan macam ni, amal yang betul. Tapi biasanya separuh suku ni duduk sini. Suku ni yang separuh ni hilang terus. Kadang-kadang tak makan macam ngambah. Betul tak? Okay, so kena amalkan betul-betul. Makan mengikut waktu yang tetap. Jangan ubah-ubah. Maksud macam ni, kamu sarapan pukul berapa? Dia wajib makan kena ada 3 waktu. 3 waktu besar. Sarapan, makan tengah hari, dan makan malam. Okey. Tengok sarapan adalah yang paling penting. Okey, sarapan waktu makan yang paling betul masa kamu bangun tidur, lepas mandi terus makan. Maksudnya pukul 6.30 atau pukul 7 sebelum kamu masuk sekolah tu kamu dah makan. Itu sarapan. Kemudian pukul tengah hari, pukul 12 tengah hari atau pukul 1 tengah hari atau pukul 2 tu makan tengah hari. Itu pun kena makan. Dan yang ketiga, makan malam. Makan malam sebelum pukul 9 malam. Kalau pukul 11 duk berdarah burger lagi, itu bukan makan malam. Orang kata tu supper. Tu bukan supper, tu suffer. Supper ni dia nak snack. Tu hanya snack. Sepatutnya kita makan 2 masa kita boleh snack. Yang pertama pagi, makan pagi pukul 10 kamu rehat. Tu snack sebenarnya. Dan juga makan petang. Waktu sebelum makan malam tu pukul 4 4.30 pukul 5 biasanya orang sedia teh kan, cicah biskut. Itu biasanya snacking kita panggil. Boleh makan tapi dia kuantiti yang sedikit. Okey. Ambil snack yang padat dengan nutrien ni bagi menambah kalori. Okey, snack yang padat. Biasanya kita makan cok pisang, cok kodok. Tak salah benda tu, tapi bila cucuk ni dia goreng dengan minyak kan. So dia ada tinggi kolesterol lah. So berpada-padalah lambat makan lah. Dan makan makanan yang berkhasiat lebih daripada biasa. Maksudnya bukan lebih banyak, berkhasiat lebih. Biasa kita makan banyak makanan yang karut. Maksudnya banyak makanan yang tak berkhasiat lah. Tapi kalau insyaAllah kamu duduk kat pulau ni, ikan-ikan fresh kan, so kamu tak ada lah nak makan keropok berapa-berapa kat kedai tu kan. Keropok yang murah, bukan keropok dekor, maksudnya keropok yang di packing tu, gula-gula apa semua tu kan. So Maggi ni tak nak kata lah, memang benda yang tak elok lah. Okay, Maggi tu sendiri bagus, tapi perisa dia tak bagus. Maggi tu sendiri tu kamu kena rebus, kamu kena toast dengan betul, sebab dia Maggi tu protein, tapi bila dia diawet untuk jadi keras tu, dia ada satu benda yang tak bagus untuk perut, untuk usus kita. Okay, so makan makanan yang sihat. Cara menurunkan jijik badan. Tadi nak menambah jijik badan, ni nak menurunkan pula. Nak menurunkan, tetapkan sasaran yang realistik, seperti menurunkan 0.5 kilo dalam seminggu. Dia jangan pulun terus. Contoh hang nampak gemuk hang nampak badan aku besar banyak malu aku orang. Nak turun tak realistik. Aku hari ni berat 120, minggu depan mesti jadi 100. Mampu nak turun 20 kilo macam mana? Yang senang ke? Biasanya kita tetapkan realistik. Dalam tempoh setahun aku nak turunkan 30 kilo. Jadi sebulan ada 12, setahun ada 12 bulan kan? Sebulan berapa kilo? Dalam sebulan ada berapa minggu? So setiap minggu tu kita turunkan mengikut kemampuan kita. Dengan kesibukan yang ada, dengan penat apa yang kita buat kat sekolah, balik sekolah lagi pukul berapa nak jogging, kena ada masa yang tetap. Okey. Pantau dan rekod jisam badan anda seminggu sekali. Jangan setiap hari. Ni pantang. Tengok, penimbang, konon-konon nak turun berat badan, timbang. Saat lepas makan, timbang. Lepas tu, lepas berak, timbang. Konon-kononnya boleh turun terus. Tak boleh. Sebab kamu akan stres. Kita akan stres. Saya pernah tengok orang buat macam tu. Tak payah. Rekod hanya seminggu. Setiap minggu. Berapa turun. Okay. Makan makanan yang sihat secara sederhana berdasarkan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Maksudnya secara sederhana. Jangan berlebihan. Sayur ni pun kalau berlebihan tak bagus juga. Buah-buahan berlebihan pun tak bagus juga, sebab kita perlukan nutrien-nutrien yang lain. Bukan setakat buah-buahan dan sayur-sayuran. Kena makan banyak, tapi dalam suasana yang sederhana. Okey. Baik.
Buat beberapa perubahan dalam cara pemakanan anda seperti mengubah cara penyediaan makanan. Okay, contoh macam ni, penyediaan makanan bila biasa makan ayam goreng, ubah buat ayam bakar. Contoh kan, janganlah minta macam cakap mak, kau ni mak, saya nak kurangkan berat badan saya, tolong buat ayam bakar. Mak kata pelah otak hang. Mana boleh tu kan. Orang lain nak makan hang seorang kan, nak bakar hang seorang tak boleh. So, ubah cara makanan bersesuaian lah dengan cara hidup keluarga kita. Okay? Kemampuan keluarga kita. Kita tak perlulah sampai mak tak mau makan nasi dah, aku nak makan oat saja. Mak hang kata lagi, hang beranak tak mana? Hang beranak kat England ke? Tak, kita beranak kat Malaysia. Beranak Malaysia kau mana pun makan nasi. So, makanlah nasi. Orang Melayu perut dia nasi. Tapi kurang kan. Itu cara dia untuk menurunkan jisi badan. Tak perlu buang terus. Orang kata nasi gemuk. Tak, nasi tak gemuk. Nasi tu bagus. Sangat bagus. Sebab kalau piramid makanan Malaysia, nasi duk paling banyak. Tapi paling banyak kena makan pun kurangkan. Kalau biasa duk makan 3 kali tambah, kurang jadi sekali tambah. Kurang tu setengah pinggan. Kurang tu suku pinggan. Terbaik. InsyaAllah perubahan akan nampak. Ramai dah orang dah boleh buat. Saya pun buat juga tapi kurang berjaya lagi. Maklumlah, anak makan tak habis, pak makan lagi. So siap. Okay. Cara menurunkan berat badan. Okay, kurangkan atau elakkan makanan yang tinggi kandungan gula atau lemak. Makanan biasanya remaja macam kamu ni kan, dia suka minum air gas. Air, Milo air, tu boleh minum Milo air tapi buat Milo kosong. Jangan ada gula, jangan ada susu. Milo, sebab dalam Milo tu sendiri ada 2 jenis gula dah. Okay, gula yang nutrien asli dalam Milo tu. Okay, Milo ni kan buat pada malt dan dia juga ada gula tambahan dalam penyediaan serbuk Milo tu. So kalau boleh buat Milo kosong ais, terbaik. So kalau nak makan makanan berlemak, kurangkan. Ni burger pukul 11 malam duk ajak mak pergi beli gitu. Sikit tak ajak mak pun duk ajak girlfriend boyfriend. Jom keluar pergi beli burger. Okay, tak mau. Sebab dia akan menambah berat jisi badan kita. Okay, lakukan senaman sederhana seperti berjalan laju, berbasikal dan berenang sekurang-kurangnya 30 minit 3 hari seminggu. Okay, ambil masalah 3 hari. Dalam sehari 30 minit. Jalan, berbasikal, berenang. Tubuh sangat syok untuk senam sebab tak ada pencemaran udara. Jadi kamu boleh jogging. Pusing satu pusingan tubuh pun tak ada masalah. Rebau pun tak ligan nambah. Pai-pai hamba ligan dengan rebau tu kan. Banyak tempat kita boleh buat. So jogging untuk kesihatan badan. Tambah PKP ni 2 bulan, masing-masing pipi jadi licin habis. Berat badan bertambah. Okey. Dapatkan sokongan daripada orang rapat. Okey. Orang yang rapat ni maksudnya kawan-kawan kamu lah. Girlfriend tak percaya, ada mohong je. Okay, tanya kakak kamu ke abang kamu ataupun saudara sepupu kamu yang rapat dengan kamu. Okay, kita buat sama-sama. Jangan, kalau kita salah pandangan dia nanti, kamu akan jadi stres. Nak turun berat badan ni dia perlukan pengorbanan yang agak tinggi lah. Okay? Sebab dia melibatkan semangat. Lagi buat orang kata lari setiap hari nampak gemuk serupa tu je, kita akan stres. Lain kali tah ke mana orang pakai tak buat tu. So hati-hati lah. Bukan hati-hati, maksudnya carilah kawan yang rapat yang kamu percaya untuk semangat kamu meneruskan perjuangan kalau betul-betul nak menurunkan jisi badan. Okey. So, itu ada 2 cara, satu kaedah untuk menambah jisi badan kita dah bincang, satu cara untuk menurunkan jisi badan. So, harap kamu boleh faham lah apa yang kita bincang. Cara penyeraan BMI, jisi badan bahagi tinggi darat tinggi, dan seterusnya kita nak nilai kita punya jisim badan, BMI kita duduk di takat mana, sama ada kurang berat badan, lebih berat badan, obesity ataupun normal, terbaik. Daripada situ kita boleh tahu penyakit-penyakit apa yang akan ada kalau kita kurang berat badan. Kalau kita terlebih berat badan, apa penyakit yang akan main. So secara tidak langsung kita akan ada cara untuk mengelak penyakit tu sampai nanti. So mungkin kita kena kurangkan berat badan ataupun kita kena tambah berat badan pada yang normal.
Okay. So saya rasa itu saja untuk hari ini perbincangan kita. So syarat kamu boleh faham apa yang kita bincangkan. Okay. Saya mohon maaf kalau apa yang saya ajak ni kamu tak pernah faham dan menyusahkan kamu. So itu saja daripada saya hari ini. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. So hari Khamis cuti cuti Isra Mi'raj. Selamat cuti 3 hari. Seronok lah cuti, seronok. Okay. Dan jangan lupa buatlah modul, hantarlah modul kat saya. Yang dah hantar tak tanda tu bukan tak tanda, saya dah tanda tapi saya tak tahu nak share balik. Cari gambar tu dia hilang. Nanti saya dapat ada balik, saya hantar balik lah. Okay, terima kasih yang buat modul, yang ikut kelas ni, yang meluangkan masa untuk membuat modul tu. Saya buat penat saya buat modul tu, saya cari buku-buku yang sesuai untuk kamu. Saya harap kamu boleh menghargailah usaha kita sama-sama, insyaAllah. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.